What's up guys, kembali kita lagi di podcast Podi yang seterusnya. Bersama saya pada kali ini Muhammad Akasha. What's up brother? What's up? Thank you. Thank you for coming. No problem. No problem. Ya, kali ni aku panggil yang bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Dialah coach, dialah marketing, dialah dulu experience advisor, working with big brand, which is Running Lab, Garmin, currently dengan Oakley. Yep. So, thank you for coming brother. Thank you for inviting. No problem. Aku cemas kat sebenarnya hari ni. First time aku buat untuk bukan not first time lah, but second time. Last time aku panggil marketing manager juga, which is Azlani. Yep. Now aku panggil kau pula, rasa macam wow, terharu kat lah. Okay bro, yelah kan, Yep. macam kita tahu kan, before ramai orang tahu pasal brand yang kau bawa, tapi mungkin ada dan ramai juga professional athlete dengan amateur athlete yang been sponsored by Oakley pun kenal kau. Yep. Tapi maybe ada yang tak kenal kau. So kita bagi quick shout out sikit. Okay. Assalamualaikum semua. So nama saya Muhammad Akasha. So usually orang akan panggil saya Ukasha. Orang yang kenal aku daripada IG is actually Ukasha. Okay. So nama lain lah tu. So saya adalah seorang coach untuk Garmin. So at the same time ada juga buat coaching untuk personal, macam one to one coaching ataupun group coaching. So at the same time juga memang ada buat sports activity lah, macam running and multi sports, macam duathlon and triathlon as well. So benda-benda macam ni jugalah. Duathlon And triathlon. Triathlon Kau boleh berenang sekali? Boleh, tapi jarang sangat lah main triathlon sebab Wow, ini baru betul. Ini baru betul atlet yang sebenar. Dia lah kalau dalam segmentation sport tu, dia ada produk, market, semua dia ada. Coaching, marketing, produk, running. Oh, serius. Tapi aku ada ingat kau ada jadi pacer juga kan? yes, ada pacer juga. Garmin dengan skoran. Dengan skor, betul. Skor tu paling aku ingat sebab kau potong aku. Aku macam, alah dia ada kan. Aku macam, so that means kau memang get involved in sport at the young age ke macam mana? Okay, so starting untuk sports ni actually aku start pada umur 15 tahun. Aku dah 11 tahun berkecimpung dalam sports industry. 11 tahun 11 tahun, aku start pada 15 tahun. Itu yang kau masa tu kau represent Okay, that time is actually mentadisa sekolah je. asal semua runner pun tadi sekolah je, masa sekolah tahu-tahu laju lagi. So actually terus terang cakap, aku sebenarnya tak suka sukan. Daripada sekolah aku tak suka sukan sebab bila aku masuk sukan, aku akan selalu last. Tapi that time masa mentadisa sekolah, aku tak tahu kenapa motivation lah that time. Just lari je mentadisa sekolah pada 7 km macam tu. End up dapat nombor 9. Wow, So top 10 top 10 tu, macam top 10 dapat tu kan. So bila dapat top 10 tu, so bila itu tanpa training tau. So bila fikir balik, okay lah, next year kita cuba training, hari-hari 5 km ke, ataupun by setiap 2 hari tu kita lari 5 km depan rumah. So kita tengok balik next year macam mana. So end up next year dapat nombor 6. Okay. Okay, and then bila usually sekolah, bila dia top 10, you dapat masuk ke Wakil sekolah lah. Wakil sekolah peringkat Wakil daerah. sekolah, So peringkat daerah tu kita tak expect apa-apa lah, je main-main lah kan. So that time macam okay lah, dapat pergi peringkat daerah. And then pada form 5 dapat wakil sekolah ke peringkat daerah juga, join heptathlon. Time tu dah Main heptathlon. okay. So main lah lembing, lompat tinggi, cakra, peluru. So memang 8 sukan 1 medal. Maknanya kau memang get involved in track and field Track and field lah. at the young age lah. So that time baru start lah. Okay, wow, that's good. So maknanya dia memang bukan biasa-biasa lah. Kan? Dia memang daripada awal lagi dah get involved in sport. Sebab yelah, sebab ramai orang, some people lah, they get involved in sport due for some reason. Yes. Mungkin sebab overweight, depression, busy dengan life yang tak healthy. So dia transform 180 darjah untuk berubah. Itu macam akulah. Tapi aku ada juga main sekolah, tapi dah lama lah. Tapi tu dah 5-6 tahun tak bersukan. So aku get back balik. So aku try lari everything semua. That's good. And this is a good, yang keputusan yang kedua terbaik dalam hidup aku pernah buat. Aku ada dua je keputusan yang aku buat terbaik dalam hidup aku. Yang pertama, aku tak smoke. Sebab kalau aku smoke sekarang rugi. Mahal rokok. Sangat. Yang kedua, aku start berlari.
Itu je dua keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidup aku lah. Yes. Actually keputusan yang terbaik untuk semua orang dalam kehidupan adalah first, don't smoke. Don't smoke. Yeah, that's good. Okay. So macam tu lah, tu keputusan yang pertama lah. Ini bukan pesanan penaja, ini pesanan kerajaan sekali. Kan? Pesanan kerajaan pun tak boleh sama kan? Don't smoke. Okay, macam kita tahu kan, kau start bekerja atau berkecimpung dalam career kau dengan brand-brand yang boleh dikatakan agak besar, which is kau start dengan Running Lab. Yep. Lepas tu kau start dengan Garmin. Yep. And currently kau marketing manager untuk Oakley. So macam biasalah, aku pun macam nak tahu jugalah kan, macam mana perasaannya dan macam mana tanggungjawabnya. Ayat kan. Dan macam mana pengalamannya bekerja dengan brand-brand besar ni. Sebab pada aku tiga-tiga brand ni besar. Running Lab besar dekat Asia Tenggara, which is dia daripada Singapore. Garmin international, Oakley lagilah international. So how do you feel, brother? Okay, so actually bekerja dengan big brand ni, satu orang kata apa, alhamdulillah lah, rezeki lah Allah bagi kan. Yang itu memang tak terduga. Memang sejak kali pertama dapat pakai jam Garmin, that time Forerunner 610, memang ada niat pun satu hari nak bekerja lah dengan Garmin, macam tu. Kau start pakai jam Garmin tu bila? Pada umur 16 tahun. Wow, 16 tahun. 16 tahun. Time tu memang beli dekat abang. So abang beli. Abang kau pun jual kat kau? Dia beli Garmin, lepas tu dia tak pakai, tu dia jual kat dia. Kena beli kat Beli kat dia. Ingatkan seeding. So beli dekat dia, and then that time pakai lah. Pakai, lepas tu memang ada niat lah nak kerja dekat this big brand. So experience dekat this big brand, macam diri aku sendiri is actually, aku suka brand tu. So contohnya macam aku kerja dengan Running Lab, aku suka bantu orang. Problem solving. So usually orang datang Running Lab, diorang akan ada satu masalah. Kasut mana yang sesuai dengan kaki diorang? Itu aku rasa sampai aku pun having the same problem. Yes. So itulah Running Lab punya objektif adalah untuk membantu runners pilih kasut yang sesuai untuk diorang bila diorang bawa lari. So end up bila diorang datang balik, diorang datang untuk beli kasut baru, dan juga diorang datang bawa kawan untuk beli kasut baru. Dan diorang tahu diorang ni flat fit ke. So that's yang itu kita cuba untuk educate lah. So that's why setiap Running Lab diorang ada treadmill. So kita akan tengok, kita akan suruh diorang datang buka kasut, buka stokin, diorang lari dekat atas treadmill. So kita nak dapat tengok diorang punya overpronate, underpronate, flat foot ke, high arch ke. So benda-benda ni kita akan tengok by detail. So last time masa aku buat is aku ambil video sekali, aku buat video analysis. So that time bila aku dapat video, aku tunjuk kat customer, so this is your feet, this is your foot type, so you kena dapatkan kasut-kasut macam ni. So which is contohlah dekat ruang wall tu ada banyak gila kasut. So end up bila kau dah try, ni je kau punya kasut yang layak pakai. Faham tak? Kau macam buat satu analisis kepada customer kau supaya dia boleh pilih pilihan yang tepat. Yes, itu je. And then it's up to him, to the person, sama ada kasut mana yang diorang nak, colour tu ke, harga tu ke. So itu je. Tapi kau bagus kau ada extra effort untuk record video. Yes. Macam tu satu customer kau entertain lama jugalah maknanya. Yes, memang sangat lama sebab kita nak bagi the best product to the customer. Kita nak bagi the best experience supaya dia masuk kedai without knowledge, keluar kedai with knowledge. Lepas tu dia dah ada knowledge, terus buat jadi content creator. So masa tu kau sales representative untuk Running Lab lah. Untuk Running Lab. And then that time memang tak terduga. And then one more thing is masa Running Lab is actually Running Lab dia dealer untuk Garmin. Setiap kali customer yang datang nak beli Garmin, so akulah yang entertain. So aku akan cakap, okay, this Garmin untuk yang ini, Garmin ni untuk ni, Garmin ni untuk ni. Features dia semua. So that time ada Phoenix 5, lepas tu ada Forerunner semua. So akulah entertain. And then that time ada tiba-tiba dapat panggilan untuk pergi kepada Eco. That time Eco Technologies. So that time is actually Garmin distributor lah. So masuk Eco as sales representative untuk dekat HQ dia, Taman Maluri. Sebelah Imam Martu tu kan? Sebelah betul. Dekat sebelah Imam Martu yang okay, betul. So dekat sebelah tu je. And then setahun dekat HQ, setahun dekat Mid Valley Mega Mall, dekat 3 tu. And then 2 tahun as marketing, marketing lah dekat Eco as for Garmin marketing. Lepas tu baru ke Oakley.
Dekat Oakley kau sebagai Kat Oakley aku sebagai sports marketing. sport marketing. Sports marketing. So macam banyak just share lah. Dia start dengan sales and marketing. Yep. Kita pun tahu dua benda ni adalah dua tanggungjawab yang berbeza. Betul. Kalau sales dia more on to close the sale lah, to Betul. make people beli. Untuk marketing dia more handle on the marketing side lah. Dia Betul. means seeding, endorsement, everything semua. So since kau dah experience dua-dua ni, macam mana pengalaman apa yang kau boleh share pengalaman kau kerja as a sales person dengan as a marketing person? Apa yang bestnya atau apa yang kita boleh kata, yelah kan, sebab kadang-kadang bila kau jadi marketing, kau jumpa VVIP, kau jumpa pro athlete, high performance athlete kan. Kalau setakat jumpa athlete Malaysia tu dah biasa lah kan. So macam mana perasaannya tu? Sebab yelah kan, saya tahu. Actually kalau untuk sales ni, sales marketing is actually dia ada satu objektif. Objektif dia adalah untuk membantu orang. So tapi dia ada dua maksud yang berlainan. Objektif yang sama tapi maksud yang berlainan. So sales membantu orang untuk dia guna pakai produk kita dan kita menjual. Tapi kalau marketing is orang athletes yang kita bantu athlete untuk dia pakai and dia bantu kita untuk promote barang kita. Faham tak? Faham. Macam buku teks business tu. Kau punya explanation. Okay, so macam marketing kan. Okay, what's the good? Apa yang kau rasa yang best about marketing bila kau doing dengan big brand ni? Okay, marketing yang aku suka is actually aku dapat membantu athlete, high performance athlete ni untuk lebih performance. Enhance diorang punya performance. Sebagai contoh, masa duduk kat Garmin, kita ada banyak data dekat Garmin. So kita ada this sleep data. Even sangat-sangat small, even stress punya data pun dia memang main peranan untuk bantu athlete ni punya performance dia lebih tinggi. Sama juga untuk Oakley. So Oakley is actually the enhanced colour, apa benda untuk kita nampak benda yang kita tak nampak. Untuk kita nampak benda yang kita tak nampak. Sebagai contoh, road texture, lubang, paku, batu, hazard lane. Oakley dapat enhancekan lagi colour benda tu untuk kita senang interact. Maksudnya kita nak elak, kita dapat fikir macam mana kita nak elak. So itu benda yang kita actually nak bantu high performance athlete kita. Dia bukan setakat untuk nak pakai ustaz, tak. Dia macam apa tu panggil tu? Apa yang kalau dalam basikal tu minimal gain apa? Marginal gain lah. Walaupun nampak benda tu remeh, tapi untuk pro athlete important. Yes, even pro athlete lah, terus terang cakap, kalau tanya Awan ke Zik ke kan, 2 second tu besar gap dia. Terus terang cakap. Okay, faham. So pro athlete, even triathlete, saya pernah train under coach Lini Kazim pun, dia kata even 5 second 3 seconds besar gap dia, you boleh ketinggalan jauh. Jadi benda-benda ni semua macam ni lah actually. So macam kau sekarang dengan Oakley kan, so kita pun tahu atlet-atlet yang disponsor oleh Oakley ni bukan biasa-biasa. Even Tuanku Abdul Rahman, Tuanku Abu Bakar, dalam bidang apa, dalam kereta motorsport pun ada. Lepas tu untuk basikal pun Pok Jo, Fadil, Anis pun ada. Jadi macam mana mungkin kau boleh sharekan engagement kau dengan diorang, how the experience dealing with these people? Okay, so experience dealing with these people is actually berbeza lah dengan yang masa sales. So masa sales, kita setiap hari kita deal dengan different kind of dengan people. So ada yang masa sales, masa aku buat sale, ada orang datang, saya nak beli tu lah, harga RM5,000 ni, saya nak beli tu, book dah. Ada yang datang, saya nak, kenapa ni macam ni, kenapa ni macam ni. So kita handle dia punya perangai, dia punya nak belajar dia. Sometimes ada yang nak cuba untuk compare behavior dia berbeza-beza. So sama juga macam athletes. So athletes bila kita nak kita nak engage. So setiap athletes dia ada mentality dia yang berbeza. Sebagai contoh, saya ambil lah Awan ataupun atlet-atlet yang biasa dengan atletnya high performance, dan macam Dato' Azizul, Tunku Abdul Rahman, Hafiz Syarin, diorang punya mentality is towards world champion. Yang ini dia punya mentality is to break their personal best. Juga kan? Faham. Betul lah. So this mentality is to break the world champion. So to become the world champion. So itu mentality dia yang berbeza. So bila kita bercakap, diorang punya data, diorang punya gain apa semua berbeza lah. Memang lain. Really spesifik lah. Sangat spesifik. So sangat spesifik. So benda yang simple, even contoh macam Tunku Abdul Rahman sendiri, even win ke
lapping ke apa ke, imagination lag pun akan affect dia punya performance. Wow. Sampai lab pun dia kira Yes. Tapi kalau macam yang high performer amateur runner ni, dia lebih kepada PB. How I want to reduce the time, I want to get the PB. So dia punya is actually most of them is dia nak achieve dia punya personal best untuk pergi kepada next step. So maybe Southeast Asia Games, SEA Games, maybe Asian Games. So benda-benda macam tu. But this round is a world champion punya mentality. So on the marketing side, kita bantu dua-dua atlet ni untuk achieve dia punya goal. Biasanya macam contohlah kan, macam kita contoh kau jumpa Azizul, Dato' Azizul kan. Okay, biasanya apa yang macam kau boleh advise on the product side? Maknanya as a marketer, okay, what is the best yang kau boleh cakap, okay dia macam ni, just nak tahulah kan benda macam tu kan. So usually is depends on orang punya training. So usually macam Dato' Azizul dia more pada indoor training. Betul. But sometimes dia still ada go out untuk training dekat luar, for endurance, for macam recovery, so on. Easy ride dia. So kita tak nak dia injured dekat situ. So kita bagi dia eyewear untuk dia actually dapat berjaga-jaga. Maksudnya nampak apa benda yang dia tak nampak dekat tengah jalan. Macam tadi kau cakap, road texture yang line semua tu. So benda-benda tu bila dia macam tu nak langgar lubang kan. Kalau dia tak nampak lubang tu, kadang-kadang lubang ni pun dia lebih kurang macam tompok macam tu je. Aku selalu kena. Selalu kena. Tahu-tahu dia dah patah. Jangan hari patah mahal bang. Hari mahal lah. So benda-benda macam tu lah yang kita nak tengok, kita nak nampak. So that's why kita bagi Oakley ni untuk enhance performance diorang. Oh, okay. Kalau macam dekat Malaysia, since kau handle ambassador kan, dekat Malaysia Oakley ada berapa ramai high perform, semua total ambassador yang kau handle? Ada 30. Wow. Termasuk dengan e-sports. E-sport dia? Ada untuk gaming. Oh ni pasal blue screen? Pasal blue screen, blue light. Oh, blue light. Okay. OLED dengan LED lah. So kita ada satu eyewear kita panggil as Prism Gaming. So dia akan bantu reduce 30% of blue light daripada screen, supaya kita dapat nampak dengan lebih jelas kat dalam screen and also enhance performance main game. E-sport tu individu ke ataupun team? Team apa? Homeboys. Oh, Homeboys. Wow, team Homeboys pakai Oakley. Sebab jarang nampak Daddy pakai spek. So Daddy pun ada lah. Kita engage dengan Daddy lah. Wow. That means tapi kalau 30 orang kau handle, it's quite big, you know. Kau kena, contohlah macam ada je macam Tukar Draman dekat Johor, kau pergi Johor, lepas tu sampai yang banyak jugalah. Okay, since kau dah kata kau 30 orang kan. Okay, biasanya lah kan, as a marketer, kau confirm akan kena seeding, kena bagi barang, product knowledge. Biasanya kita, ini aku nak bagi tips dekat newbie lah. Hari ni kita dapat tips direct daripada big brand. Biasanya apa yang kau tengok dekat atlet tu before kau nak sponsor? Yelah, sebab big brand conversely dia ada dia punya kriteria yang lebih tight lah. Sebab kalau macam brand-brand yang local brand, mungkin kita more on personal connection. Macam okay lah, I support you because I know you can go far. Tapi kalau big brand takkan dia cakap macam tu. Dia mesti ada spesifik yang dia nak, demand yang dia nak daripada dia punya ambassador. So biasanya apa yang Oakley tengok? Oakley kita fokus kepada high performance athletes. So high performance is you have a bigger dream, you have a bigger goals, bigger objective. Some of kita punya athletes, ambassadors, they want to become world champion, Olympics. Macam Tunku Abdul Rahman, Tunku Abu Bakar is GT world champions, and then Hafiz Sharin is a world champion for motorcycle. So diorang memang dah mentality untuk world championship. So other than that, macam yang lain is actually diorang punya performance rate dekat Malaysia ni sendiri, dekat negara kita lah, which is bila diorang masuk race ke apa ke, diorang dah podium. Pengejar podium. Pengejar podium. So diorang dah memang high performance dekat sini. So kalau orang nampak dia dekat starting line je pun orang dah tahu lah, ni nombor satu je. So biasanya macam untuk yang macam untuk atlet macam ni, maksudnya kalau macam Oakley nak sponsor ke apa, what is the demand from Oakley side? So Oakley side is kita nak tengok the love of the brand. So maksudnya is when you nak pakai satu brand, it's not just Oakley lah, ada brand.
tips dia untuk you guys, kalau misalnya kalau you nak apa ni orang kata nak dapatkan sponsorship ataupun nak dapatkan support daripada brand-brand besar ataupun mana-mana brand pun, you need to have love to the brand. Kalau you tak ada love to that brand, which is you akan main pakai macam suka-suka je. Faham tak? So contohlah I give you satu barang yang barang ni sebenarnya tak efektif sangat dengan kita, dengan you, so you tak pakai sangat. So why? Don't waste your time lah. Cari brand yang betul-betul kalau kita pakai tu kita rasa bangga untuk nak post, nak share. Actually dia macam ni. Sama juga macam kita beli barang contohlah beli jam Garmin. Bila kita beli jam Garmin, harga jam Garmin 3,000, 2,000, 4,000, tinggi mahal. Tapi kenapa kita beli jam Garmin? Sebab apa? Kita nak data-data dia untuk bantu kita enhance performance kita, untuk kita dapat improve PB kita. Tapi kalau kita beli jam Garmin yang RM5,000 tapi kita pakai GPS dengan pace je, dengan heart rate je, agak-agak berbaloi tak? Tak baloi, tapi saya terasa saya pakai itu. Betul. So benda tu sebenarnya tak function. So benda macam tu lah. Maksudnya bila kita nak dapat sponsor ke apa, kita kena belajar tentang that product dulu. Kita faham that product dan kita ada love to that products. Barulah, and then bila kita punya social media pun tinggi, engagement tinggi, reach kita tinggi, barulah certain brand dia akan nampak. Okay, faham. Maknanya the keywords dia adalah love of the brand. Betul, sebab kadang nampak juga bila orang ni kan, mungkin dia dapat seeding. So orang post sekali, lepas tu dia post sekali, lepas tu dah tak nampak lah. Okay, so maknanya Oakley lebih suka pada orang yang love of the brand lah. Yes. And biasanya lah kan, just nak tahulah kan, biasanya lah kalau macam is a big brand kan, biasa kalau macam high performance athlete ni, selain daripada kita sponsor produk, that means dia kena ada some, contoh kalau kau boleh share lah, maybe ada some information is PNC. Biasa kita kena fork out in term of in-kind ke money ke kepada high performance athlete ke macam mana? So it difference. Some company dia akan bagi payment. Akan bagi monetary. Some company dia tak bagi. Sebagai contoh macam Oakley, kita tak bagi monetary, kita bagi eyewear sahaja. Macam yang Garmin dulu? Kalau macam Garmin pun sama, kita akan bagi produk sahaja. One product or two products a year. Kalau Oakley is actually based on collection. So bila kita ada new collection, kita akan bagi. Sebab tu lah bila ada new collection atau new outlet buka je, yang macam hari tu kan dekat Yard X kan, so ramai datang semua kan. That's how it works lah. Sebab bukan apa, dia tak tahulah, sebab yelah kan big brand ni kita tak tahu macam mana. Mungkin pendengar aku ni banyaknya newbie caku kan, dia kata macam tu baru tahu. Sebab kadang-kadang diorang pun, sebab aku faham kadang-kadang macam adalah juga kadang-kadang yang kawan-kawan tanya aku, macam mana nak apply benda-benda ni kan. Sebab kadang ada yang, sebab pada aku kalau in the professional way, better send the email lah. Better send the email, cerita kita punya target, cerita kita punya impian, you know, we selling our, kita punya diri lah kan. Tapi some people mungkin dia ada access, macam dia ada access kepada kau, mungkin dia boleh share, kongsi. Tapi macam cakap, it's a big brand. So it's not easy to make a decision macam okay kau nak aku bagi macam tu kan. So dari segi marketing, kita tahu lah kalau sale barang kedai. Kalau marketing, macam mana engagement kau pula kepada public? Macam mana kau macam selain daripada, aku pasal juga kau ada buat event dekat POJ bila running Oakley dulu apa semua. So how the engagement dengan public? Okay, so engagement dengan public is actually kita bagi product testing. Kita bagi product trial. Supaya bila kita bagi product trial, is sebabkan kita nak bagi orang tu betul-betul experience Oakley punya lens. So orang ramai tak tahu is, contohlah cermin mata, kebanyakan ni semua dalam mall. Mana ada kedai cermin mata dekat luar mall? Betul. So kalau you pakai cermin mata, you pakai dekat dalam indoor, but this is a sunglass, so why you tak pakai dekat sun? Dekat sun kan? So that's the thing. Itulah kerja aku. So bila aku pergi kepada certain community, aku bagi product trial, so diorang dapat try dekat sun outdoor, at the same time diorang dapat bawa berlari. So bila orang dapat berlari, diorang boleh dapat feel, diorang boleh dapat rasa, diorang dapat the environment and everything. So dapat betul-betul experience all the lens of the, and also the technology of Oakley. So daripada situ lah diorang pergi kedai, dah tahu dah nak beli apa. Masalah dia dah marketing by kau, sale close by kedai. Patutlah aku salah. Aku bila pergi Oakley je, aku try tengok, tak kena lah, hidung aku macam kecil sikit lah pakai spek ni kan. Salah, cara tu salah. Sebab actually Oakley kita ada dua jenis
lens. Kita ada Prism Everyday, kita ada Prism Sports. So setiap, dan Prism Sports ni pula, setiap Prism Sports tu dia ada sports dia yang berbeza. Dia ada Prism Road, dia ada Prism Golf, Prism Gaming, Prism Snow, Prism Snip Deep Water untuk fishing. So certain. So contohlah, kau main kayu tapi kau pakai Prism Sports lain. So dia tak bawa objektif lens tu kepada kau punya sports. So end up kau rasa macam tak selesa. Lepas tu kau macam sama je. Sebenarnya kau yang tak faham. Yes. So bila kau Prism Everyday pula adalah untuk lifestyle, and also a lot semua benda yang dekat environment kau dia akan enhancekan lagi colour. So yang tu kau akan rasa okey lah. Okay, aku faham. So benda tu actually orang tak faham. Orang tak tahu pun. So okay, so kau dah ada 30 ambassador. Yep. So biasanya semua ni macam renew by contract apa semualah kan. So apa kriteria yang kau tengok kalau kau nak mencari amateur runner, bukan professional, bukan high performance amateur runner yang ada, yelah bukan runner saja, amateur sportman. Apa kriteria yang biasanya kau as a marketer and Oakley as a big brand nak tengok? Okay, so saya terus terang cakap, Oakley kita memang tengok kepada high performance sahaja. Kita akan tengok kepada high performance, sama ada social media ataupun in terms of community dia sendiri, in terms dia dekat community, and also dia punya high performance dekat dia punya event. So that's the reason kenapa semua atlet amateur yang disponsor, contoh macam Zik, Awan, yang coach Faiz ISN tu, because of the result jugalah. Result juga. So untuk macam Awan dengan Zik, I can say diorang bukan amateur, diorang dah elite juga dalam apa yang diorang buat. Sebab most of events macam Zik bila masuk duathlon dia akan podium 1, 2, 3 dia punya. Betul. So Awan bila masuk road race 1, 2, 3 dia punya. So this is the person yang kita anggap as athletes tapi not a high performance athlete. Okay. That means the definition terms is different. Macam aku, kalau amateur tu maknanya dia bukan full time. Yes. Itu aku punya, maknanya aku punya perfahaman. Jadi kalau professional athlete dia full time. Yes. Jadi kalau Oakley dah consider these two people ni lah. Macam dah professional athlete. So macam coach Faiz, dia coach untuk high performance athlete juga. Sebagai contoh, dia duduk dekat ISN. So betul. Dia coach untuk the community, dia coach untuk atlet-atlet dekat ISN, dia coach untuk high performance program. Yes. So itu coach Faiz. So that's why kita aku ambil dia as a brand ambassador. So bila kita ambil dia, and dia pun pakai Oakley dekat sekeliling dia, national athletes. So diorang kan start notice lah. So dia akan ada question, coach kenapa kau pakai spek? Boleh try sekejap. Ada 3 round kan? Itu dia. Tapi kalau macam selain tu, macam tersilap aku macam ada yang triathlon Ampau apa? Ampau pun been sponsored by Garmin juga lah. So dia pun is actually dia last time dia represent Malaysia for SEA Games. Ya betul. And then also tahun ni dia pergi kepada Kona World Champion Hawaii. Kona. So dia pun dah dikira as elite athlete jugalah. Elite athlete. Okay, I think that's the right word lah. Elite athletes. Sebab kadang-kadang orang pun cakap ni amateur. Amateur tu pada aku bila you are not doing as a full time, we consider as an amateur. Kalau professional, full time. Macam tu. Tapi elite lah dia. Elite athletes. Okay, faham. So nak tanya sikit, since yelah kan kau pun tadi kau dah cakap kau ada buat coaching semua kan. So can you share sikit macam mana kau punya coaching ni, sama ada dengan apa tadi? Garmin. Kau still dengan, maknanya until today kau still dengan Garmin. Cuma kau tak bekerja dengan Garmin, tapi kau engage dengan Garmin as a coach. Dengan Oakley tak ada this program lah. Tak ada. Oakley is actually memang 100% kerja dengan Oakley lah. Tak, bukan. Maksud saya Oakley dia tak ada macam Garmin punya konsep. Dia ada macam coach, pacer semua tak ada lah. Tak ada. So share sikit buat kau punya coaching ni. Okay, so coaching untuk Garmin usually kita ada session. So dekat Malaysia kita ada 2 orang certified Garmin coach, which is saya sendiri dengan juga coach Faiz Matfo. So kita dua orang je yang certified as Garmin punya coach. And then so setiap kali Garmin punya session, so kita orang lah yang akan handle. So untuk running, kalau macam ada workouts, fat leg, intervals or anything, kita orang lah yang akan handle, dan kita orang akan explain semua tu lah. So kita pun ada pacer juga. It's a very workout yang session yang sangat structure lah.
Kita panggil structured lah, structured session lah. And then untuk personal pun aku ada juga. So personal pun macam one to one personal coaching. As of now ada beberapa orang personal coaching, and group coaching pun kadang-kadang ada orang panggil untuk buat group coaching, macam baru-baru ni dengan Kruni. Kruni ada pasal. So aku punya focus point is actually kita start from basic. So apa yang aku nak share kepada community is actually start with basics adalah running posture. Running posture. So macam mana nak lari dengan cara yang betul to prevent injuries. So masa aku start lari dulu, aku lari full marathon, tak habis pun, dah 3 jam lebih, tak habis pun sebabkan aku ada LCL injury. So memang pergi pada finishing line naik ambulans lah. Lepas tu memang masuk hospital seminggu. So memang injured lah. So that time aku terfikir macam kenapa kita lari ni kita kena injured, sedangkan kita lari ni kita kena sihat. Betul, kita kena fun. Kita kena fun, kita kena enjoy. So, kenapa kita kena injured? Kenapa lari ni kena susah? So that's the thing lah. So actually benda tu yang kita nak kena start balik. Running is not just running. You need to learn, you need to belajar apa itu heart rate zone, apa itu running posture, macam mana nak lari dengan betul, macam mana nak pilih kasut yang betul, so gear yang betul. So benda-benda ni semua penting. So bila you tak fokus kepada benda-benda macam ni, basic dia ni, foundation, base dia ni, fundamental, base dia ni, injuries akan datang. Even kasut salah pun injuries akan datang. So macam kau memang fokus on running posture tu. Maknanya banyak kebanyakannya running community yang kau pergi semua, that is what you focusing on. Yep. Last time pun memang belajar dengan posture daripada coach Sam Xiao. Daripada Run Fast Academy. That time tak ada Run Fast Academy lagi. That time baru ada post method. And dia pula baru dah balik daripada Rusia. Tak silap dia certified, and then dia terus buat dekat Sepak City. So that time aku tak dapat lesen lagi. Jadi mak aku lah drive daripada Nilai ke Sepak City just to get the knowledge. And macam bangun subuh kejut mak and jom kita pergi Sepak nak belajar sama benda ni. So my mom is very supportive and she drive me to Sepak from Nilai to Sepak, and then aku belajar sendiri daripada Nilai. Aku duduk Nilai dulu. Jauh So belajar pasal running, dia pun bagi tahu this is running, kita ada post fall and pull, benda-benda macam ni. So you need to learn. So daripada situ lah aku belajar, and then for me is actually satu benda je, no matter how hard you get the knowledge, don't forget to share. Nampak tu. Dan that's the reason kenapa aku start buat podcast. Yes. Sebab aku rasa macam aku nak tahu macam-macam. Tapi kita ni limited dari segi sources. Jadi bila aku buat podcast, aku saja bukan boleh tahu, tapi aku boleh share the knowledge. That's the reason kenapa aku panggil semua orang-orang yang aku boleh katakan yang sangat berkelayakan. Macam kau lah kan, kau ada coaching, kau ada certified juga, lepas tu kau juga marketing. That means dalam semua segmentation of sport kau dah experience. Lepas tu you pun running more than 11 years. That's the reason juga kenapa aku panggil Haziq Hamzah. Kenapa aku juga panggil semuanya yang sebelum-sebelum semuanya yang ada experience yang diorang boleh kongsikan. Sebab tu aku rasa sharing tu benda yang sangat penting lah. There's no point kalau kau rasa kau tahu semua benda tapi kau tak kongsikan. Dalam Islam is bila kita belajar something, kita share, lagi banyak kita share, lagi hebat kita punya ilmu. Nampak dah macam ustaz. Sebenarnya aku bukan sport science punya background. Aku syariah punya background. Wow. Kau punya education level? Punya diploma je. Diploma in syariah. College Darul Hikmah Kajang. Nampak tak? Tak ada apa yang boleh halang kau kalau itu minat dan kau, dan kalau kau komit dan kalau kau disiplin untuk buat. Serius. Sebab yang aku pula, aku background business finance, tapi aku ada certificate dalam sport science, level 1 dan level 2 lah. Itu pun aku belajar masa time I think before COVID, dengan after COVID aku start ambil. Sebab aku rasa macam aku nak tahu banyak pasal sport, tapi sport ni terlalu luas. Dari segi sport ni terlalu luas, segi high performance, lepas tu daily nutrition,
Macam-macam lah. Yup. So that's why aku start ambil. Even aku pun ada certificate untuk sport nutrition. Nice. Sebab tu lah macam betul tu kalau cakap macam tak tahu tapi tahu jugalah. Kalau orang nak cong tu boleh faham sikit. Ni macam tak betul ni kan. Macam tu lah. Tapi aku tak adalah mempraktikan untuk jadi coach ke apa ke. Aku lebih kepada nak share lah. That's the reason. Kenapa podcast Sport Addict ni ada. Sebab aku memang suka untuk berkongsi dan aku puasa hari ni aku panggil orang yang betul. Okay. Sebelum kita catat banyak sikit. Sebab since kau dengan Oakley kan. Ni dah end of the year. Okay. What is the best Oakley punya produk untuk tahun ni yang macam hot selling lah. Hot selling lah. Kita cerita sikit kan. Kita bawa ke tengah. Okay. Hot selling lah kan. Sebab nak tahu juga kan. Sebab yelah every year semua brand akan ada brand dia yang ada brand dia yang fly. Ada brand dia yang stagnant. Ada brand dia yang agak mungkin drop sikit. So macam Oakley, what is the best for 2023? Okay, so Oakley kita ada beberapa model yang terbaru, which is kita ada Frog Skin range dan juga kita ada Baxter. Tapi terutama cakap Oakley semua model dia semua power. Aku agree. Bila aku tengok orang pakai macam aku pun aku pakai Frog Skin tapi aku guna untuk driving. Aku tukar dia punya glass lah. Nice. So memang macam semua sebab but it's different, dia fokus kepada different kategori. So sebagai contoh aku ada Keto kat atas ni warna biru ni. Dia adalah untuk orang yang high performance. Maksudnya orang yang fokus kepada pada kompetitif. So contoh macam Dato' Azizul ataupun macam Awan ataupun Zik, diorang memang nak speed. So kita ada panggil as physiomorphic design. Keto dia akan jadi satu mask dekat kau punya mata. Satu mask. Okay, macam tutup lah. Green Hornet, cerita Green Hornet, Keto. Karakter Keto. Ni ada. Yang dia pakai mask tu kan. Ni ada. Dia jadi nama dia macam tu. Ya. Okay. Aku tengok ni masa Mark Cavendish pakai kan Jo? Yes, Mark Cavendish pakai kan. Sebab tu idola aku kan. Mark Cavendish pada Dato' tu bawa kan. So maknanya dia memang betul-betul rintangan angin lah sebenarnya. That's the reason they build up this kind of hidung tu. So supaya bila kita pakai, dia actually fokus je nak jadikan satu eyewear as part of kita punya body. So that's why bila kita pakai Keto ni, dia akan ngam-ngam je dekat kita punya mata, kita punya hidung, supaya bila kita tengah race, tengah in game, tengah in competitive mode, so benda ni pun dapat membantu kita untuk aerodynamic, untuk kita nampak lagi vision kita lagi luas, lagi best. So that's the thing lah. Even dalam gambar pun nampaknya lagi garang. Dia macam basikal lah. Dia orang pakai skin suit kan. Kadang-kadang bila aku tengok skin suit budak-budak basikal macam, betul ke ni saiz kau? Dia pakai muat kan. So betul-betul aero lah kan. Marginal gain lah. Marginal gain lah. Okay. So itu Keto. Lepas tu kita ada lagi dua produk untuk active lifestyle, which is yang Baxter is kita punya iconic model. Kita tak panggil as iconic lah, sebab dia campuran kepada dua iconic Oakley eyewear, which is eye shades dekat depan. The first Oakley Sport Performance eyewear pada tahun 1980 lebih macam tu. And then kita ada Razor Blade. So the second Sport Performance eyewear. Dan dua-dua ni campur jadi Baxter. Okay. Dan dua-dua eyewear ni, eye shades dengan resistor ni adalah satu eyewear yang menang Tour de France pada tahun-tahun yang time dia nak start dulu. So by Greg LeMond, American cyclist. So dia lah yang bawa eye shades dengan Razor Blade, dan kita campurkan dua-dua tu jadi Baxter. So Baxter ni is active gabungan lifestyle. Dia active lifestyle lah. Yes. Lifestyle. And then juga kita ada Frog Skin. So Frog Skin orang tahu lah, memang mantapnya eyewear lah. Memang ini untuk semua lapisan masyarakat. Tapi lain. So kita ada dua jenis Frog Skin. Satu is Frog Skin yang biasa, which is dia berat sikit dan dia tak ada support getah dekat nose pad dengan bahagian temple. Tapi yang ini ada. Okay. So yang ni dia ada support unobtainium nose pad dengan betul. Yang aku punya tak ada yang ni. So bila kita berpeluh, dia akan lagi grip. Okay. So itu unobtainium. So yang ini dia pakai recycle material supaya dia lagi ringan. Okay, tadi kau ada cakap setiap produk Oakley ni dia didesign dengan spesifikasi yang berbeza. Yes. Dan sesuai untuk occasion tu. Betul. So aku ada jawbreakers. Sebenarnya jawbreakers sesuai untuk apa? Sebab aku bila aku beli, minta maaf sebab kita newbie kan. Aku rasa benda ni reality. Orang banyak beli spek sebab nak fitkan dengan muka. Bukannya nak fitkan dengan
spec tu punya features. Yup. Even contoh tu cakap aku itu try keto ni, aku rasa tak kena sebab hidung aku mungkin tak mancung macam kau lah kan. So aku tak belilah benda ni. So pakai. Aku macam tak kena lah hidung nampak macam sejemput kan. Aku cakap, tapi sebenarnya macam kau cakap lah, point dia adalah untuk bagi aerodynamic everything. Yes. Tapi kita macam tak kena lah, hidung aku nampak bulat je. Jadi tak beli lah kan. Macam kalau kau okay cantik lah. So macam Jawbreakers, sebenarnya dia sesuai untuk apa and apa macam tu. Okay, Jawbreaker kena faham, dia design oleh Mark Cavendish. And then Mark Cavendish adalah orang yang utama yang design and R&D Jawbreaker ni. Oh, okay. So bila kata Mark Cavendish, dia akan fokus kepada cycling. Betul. Dan bila fokus pada cycling, dia fokuskan aerodynamic and dia akan bantu untuk reduce fogging. Betul. Kat dia lekat tu kan. Yes. Itu pun sebab aku suka reduce fogging. Reduce fogging. So memang khaskan untuk orang yang memang cycling. Yang aku pula pakai dulu sebab bila aku cantik ini isu hidung, bila pakai Jawbreakers, nampak apa hidung? Sebab dia melekat kat sini kan. Tapi untuk kau, kalau kau nak pakai macam ni, dia ada lagi satu model kita panggil as encoder strike. Dia tak ada hidung. Betul. Tapi dia ada ventilation system. Dia macam ni. Dia macam ini kena potong kan. Yes. Sebab ada orang kedai tu beritahu aku. Setakat ni encoder strike adalah sesuai dengan semua jenis muka sebabkan dia tak ada hidung tu. Dan dia adalah best selling juga. Best selling juga. Best selling juga. Okay, faham. Okay guys, nampak tak? Bila pergi kedai, jangan tengok kat cermin, tengok hidung. Tanya features ni apa yang terbaik. Tanya features. Ataupun join je mana-mana community yang ada Oakley, kita bagi try. Biasa kalau macam running community kan, macam Oakley dia dah macam ada jadual setahun ke, macam mana dengan siapa ke, atau macam ni. Biasanya setahun berapa running community yang korang akan join? Mesti korang ada data dia semua kan. Okay, so usually is kita tak join semua running community, tapi kita akan join mana yang kita ni lah, okay lah. So contohnya macam dengan Awan kita ada TRS. So kita Running Saga. The Running Saga. Kita ada Garmin Run Club. Kita ada ada banyak lagi lah, which is macam KJRC, kita ada Black Cat. So ada banyak running community yang kita engage. So and Crony. So memang banyak lah. Memang kena follow rapat IG Oakley ni. Nampak hari ni dia dah share banyak tips-tips ni, macam mana nak boleh jadi brand ambassador. Dia share apa yang Oakley nak daripada brand ambassador. Lepas tu dia share lagi produk. So far kita sebab kita pun nak menghampiri tahun 2023 kan. So what's good ataupun what is the plan for 2024 untuk Oakley dan untuk kau? Okay, so first of all untuk Oakley is kita memang fokus kepada big event. Untuk satu dunia, which is Olympic Paris 2024. Yes, 2024 Paris. Itu yang kita akan fokuskan. And of course Oakley kita fokus in MotoGP as well. MotoGP. So itu untuk Oakley lah apa yang kita fokuskan. Dan kita ada keluaran kita akan ada new product juga. So nanti kan. Agak bulan apa tu? Tapi keto ni pun baru juga kan? Keto pada 2020. 2020 sorry. Sebab COVID aku macam. So kita akan ada new product juga pada tahun 2024. So nantikan juga. Okay. So nanti tengok je lah brand ambassadors kita pakai je tu. Yang baru kan. Yang ada kawan pakai tu yang baru ke? Tahun ni punya. Tahun ni punya kan? Yang dia pakai yang ni kan? Okay, so untuk kau, what's good untuk 2024? What's the plan? So untuk aku punya plan tahun depan is I'm trying to engage more with the community. Kita try untuk sebab sekarang ni community sangat-sangat besar. Orang pun daripada tak suka lari, tiba-tiba nak start lari. We try to me myself cuba untuk bantu community, bantu diorang dalam knowledge tentang apa yang diorang perlu buat bila sebelum nak start lari, apa yang diorang perlu prepare, apa yang diorang perlu bersedia, event mana yang diorang boleh cuba dulu, kilometer, distance, category and everything. So benda ni is actually back to the community lah. Okay, aku ada soalan macam sensasi sikit. Sensasi boleh. Nak kita tanya sikit sebab kita perasan tadi kau cakap kan, community is growing dan kita perasan coaching pun dah makin membesar, coaching industry. Maknanya coach-coach semua dan semua pun dah buat coaching. So apa pandangan kau tentang coaching yang semakin macam cendawan tubuh ni lah? Okay. Coaching is actually satu benda yang sangat-sangat bagus. Sebab sometimes contohlah macam ada contohlah saya dengan Coach Faiz, kita orang tak boleh nak pergi sana sini untuk buat coaching. So dengan adanya coaches kat luar sana yang belajar lagi pasal ilmu larian ataupun ilmu sports ni dan nak share kepada orang-orang ni lagi bagus. Sebab
tak semua coach, setiap coach diorang ada engagement diorang sendiri. Diorang ada diorang punya, orang kata apa, circle diorang sendiri. So itu yang is good lah, but the thing is kalau kita nak mengajar, kita terus terang cakap, bila kita nak mengajar ataupun kita nak coaching, yang paling penting is you need to have certifications. Kalau coaching, you need to have certifications. Itu yang paling penting. Kalau yang kita akan experience je lah. Sebab kalau nak katakan experience, setiap orang experience berbeza. Betul. Kita semua experience tak sama. Contohnya macam diri saya tak boleh makan pedas bila kita berlari, dia akan affect stamina. Tapi ada orang yang boleh. So terus terang cakap, kalau kita nak share something, kita share experience. Kalau kita nak share experience, kita share experience tentang diri kita, tapi make it general. Kita share dengan dia is okay, ada orang lain yang macam ni, yang dia okay, ada yang tak okay. So supaya bila orang yang kita share ataupun orang yang dengar experience kita ataupun orang yang kita share tu, dia actually dapat generate orang punya own perspective. Faham tak? Faham. So benda-benda tu lah yang penting. Actually jangan fokus kepada satu benda ni. Sebagai contohnya, aku belajar dengan coach ni, macam ni, coach kau salah ni. Okay. Yang ni paling best. Okay. Bila kau cakap pasal benda ni, ini aku tanya. Okay. Apa yang sebenarnya student kena faham, sebab benda ni berlaku dekat aku. Bila orang cakap, bukan kat aku, berlaku dekat beberapa orang yang aku kenal. Dia kata, aku belajar dengan coach ni, tak tahu lah, tak boleh lah pergi. Aku belajar je, aku follow program dia, aku injured. Aku follow program dia, lepas tu aku tukar coach. It's good kau tukar coach dan kau improve daripada sebelum ni. Tapi yang tak cantiknya, sebab bila kau cakap macam tu, buatkan orang ada perspektif negatif dekat coach tu. Macam, kau belajar dengan dia, dia injured, jangan belajar dengan dia. Tapi point aku, apa yang sebenarnya student kena faham before dia nak jumpa coach? Dia nak kena tahu apa tu? Apa yang mungkin kau boleh kongsi kan? Okay, so apa yang dia nak kena faham adalah sebelum korang nak jumpa coach tu, korang kena percayakan coach tu. Sebelum kau nak engage to the coach tu, kau kena percayakan coach tu. Kau percaya tak coach korang? Kau kenal tak coach korang? So kalau kau tak kenal coach korang, benda tu akan jadi. So apa yang coach kau akan cakap, kau tak boleh terima. Sedangkan, dan benda tu bila contohlah, coach bagi program A, tapi kau tak boleh buat. Lepas tu kau cakap benda lain tentang coach. You talk negatif. Sebab bila dia cakap macam tu, yang kesian dekat coach tu. Sebab bila circle dia, orang cakap, aku training dengan dia, injured. Dia macam, tak apalah, aku check coach lain lah. Tapi sebenarnya data program dia bagus, tapi tak kena dengan kau. Betul. So itu salah satu juga. Bila coach bagi contohlah program A, and then dia tak kena, jangan keluar daripada that program and talk negative to your coach. Bincang balik dengan coach. Coach, saya punya program untuk program A ni tak sesuai lah coach. Boleh tak macam ni? Then the coach, itulah tugas seorang coach, adalah untuk detect which kind of program yang sesuai dengan you. So that's why dalam kita punya running scene, kita ada banyak data. Kita ada maximum heart rate, kita resting heart rate, kita ada pace training, V-dot training, kita ada power training. Banyak-banyak data ni adalah untuk bagi tahu yang you tak sesuai dengan ni, you sesuai dengan ini. You tak sesuai dengan ni, you sesuai dengan ini. You tak sesuai dengan ni, you sesuai dengan ini. Faham tak? So setiap orang berbeza. Dia tak sesuai dengan semua benda sama je. So sebagai contoh, bila saya buat training program, training camp, saya ada 20 orang. Kenapa dalam 20 orang ni, contohlah 70% je yang achieve personal best. Tak tahu lagi 30 tak ikut program. Sama, dia ikut. Semua 100% ikut. Tapi kenapa? Sebabkan mungkin that program tak sesuai dengan dia. Okay, so tapi dia kena talk lah dengan coach kan. Terus step out, lepas tu giving a good So benda-benda ni is actually sangat-sangat penting. You need to talk to your coach. Trust your coach. Trust the program. If you don't have this, you pun tak boleh nak pergi mana. Sebab kadang kesian bila dia cerita kan, okay, dia tukar coach, jadi dia wasting your time. Because bila coach bagi program at least sebulan, try 2 bulan injured, tak talk, tukar coach, sampai bila nak habis kan. Tukar coach is actually semua coach sama je, knowledge semua sama je. Betul lah. Semua knowledge sama. It depends on how well you know your coach. Balik kepada how well you know your coach. Macam mana kita kenal coach kita. So kalau kita tak kenal coach kita tak rapat dengan coach kita, susah.
Susah. Susah. That means the first build up the relationship dulu. After that, trust your coach. Trust your coach. Trust your program and give some time to the program to work on it. Sebab apa? Sebab kita cerita pasal newbie ni kadang-kadang nak cepat. Yes. Kan kalau boleh target first half marathon dah nak sub 2 hours. Kan? Tapi training program tak towards to that kind of thing kan. So memang kena ingat, great things doesn't come in a very short time. Ayat tu bagus. Kita kena bagi tahu sebab benda-benda ni sangat-sangat penting. Setiap motivational quote yang ada dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, dekat mana-mana, dekat wallpaper korang ke, aku selalu share setiap pagi. Selalu share kan setiap pagi kan. Benda-benda motivational coach ni bukan just motivational coach. Korang kena faham that thing. So kalau korang faham betul-betul and korang betul-betul ikut, korang akan sukses. So benda-benda sukses dia tak akan datang dengan cepat, dia akan datang dengan lambat. So, supaya contoh kalau kau nak lari 5 km sub 20 minutes, korang tak akan dapat lari sub 20 dalam masa 2 bulan ataupun sebulan. Korang mesti akan dapat dalam masa 8 bulan ataupun setahun with a proper training program. Wah, Pak Coach dah cakap dah, kau jangan gatal-gatal nak konon-konon boleh. Jangan. Lepas tu injured. Dan satu lagi paling penting, kalau dah injured tu duduk je lah rumah. Jangan lari. Injured, recover well. Recover is part of your training. Remember. Ingat. Kalau kata injured sikit je, pergi lari. Lepas tu balut. Ice, ambulance, stretcher. Jangan. Kalau kata sakit, injured, stop dulu buat sementara waktu. Proses recovery tu sangat penting as a sports. Tak kisahlah you main basikal ke, lari ke, bola ke, even motorsport, gaming pun kalau ada injured, recover. Ingat gaming pun injured recover, kau sibuk lari. Ya, recover. Okay. So tahun depan event yang kau plan nak masuk tahun depan aku punya target is actually first event is Powerman lah. Ya, Powerman. Powerman lah. Memang fokus untuk Powerman. Sebab last time klasik ke yang sprint lah. 5 kilo 30 5. Sebab tahun depan adalah first event Powerman aku. Aku tak pernah join Powerman sebelum ni. Sebenarnya tahun depan pun first event Powerman aku join selalu buka booth ya. Tapi tahun depan aku akan join sebab aku nak join dengan wife aku sekali. Nice. Joe nak masuk klasik. Tapi lepas aku cakap dia, kita masuklah sama-sama Joe yang sprint. So Joe akan masuk sprint aku. So tahun depan sebenarnya aku dah register. Ini cerita sajalah share dengan kawan. Sebenarnya aku ada satu group dalam aku punya phone lah. Aku dengan kawan universiti aku. Ada 4 orang lah. Kita orang target nak masuk Powerman 2020. Dia punya headline Powerman 2020. So 2019 aku start training. Memang time tu dah okey lah, dah ada ni semua sebab target pun nak masuk sprint juga, bukannya klasik. So aku rasa macam aku dah kira-kira lah, kalau lambat 5 kilo pun at least habis 40 minit je. Kalau tak sub 2 hours dia boleh 2 jam suku kan. So nak edit kan cerita, bulan 2 tu dah makan macam dah sedap lah. Lepas tu kan COVID. So end up dia 2020 ujung tu. Lepas tu sebab kalau aku sebenarnya masa tu aku dah register Powerman dengan Pulau Keri punya 2 tolon juga. So end up dia event tak ada, berat aku naik 101 kg. Aduh. 2021 ke laut, 2022 pun ke laut, 2023 baru aku start lari balik. Dapat ilham. Itulah cerita di sebalik Powerman. Tapi aku buka booth dah lama lah, since 2018. Masa tu Jeff Ross belum jadi dia punya race. Aku memang dah get involved in Powerman since 2018 2019, cuma buka booth lah. Tapi tahun depan memang aku ada plan. So tahun depan kau boleh potong aku lagi lah. Macam skoran itu. Tak ada. So, memang tahun lepas is actually my first Powerman. So sebelum ni memang join. Tahun lepas kau ada masuk? Ada masuk. First. Sebelum ni masuk yang biasa, Olympic distance biasa je. Olympic distance biasa kan. So selain pada Powerman? So selain pada Powerman memang fokus kepada 10K lah. 10K punya race. Mana-mana event yang 10K punya race. Kau macam Wan juga ah. Cuba yang terbaik lah. Okay, kita macam aku cakap tadi lah, kau punya 10K, what is your PB kau for 10K? 10K PB setakat ni 39. Hui, 39. Dia punya 10K sama dengan aku punya 5K. Tak ada 5K aku macam bila time malas kan. Ui, 39. Your 21 km? 21 is 140. That time sebab nutritioning salah intake. Masa tu bila kau buat tu? Garmin 2019.
2019. So tahun depan nak break PB apa? Tahun depan sekarang ni tak fokus kepada long distance sebab memang tengah fokus kepada coaching and duathlon. So memang kalau 10k tu memang fokus kepada sub 39 lah. Sebab aku pernah ada impian yang aku nak sub 36 dalam 36 minit untuk 10k. Tapi sebabkan banyak benda yang mengganggu training. Lepas tu itu yang jadi macam okay, tak apa, kita fokus benda lain dulu macam tu. Ya, dengan 3 minit je kan, tapi it's not easy, right? It's not easy Nak even shift 3 minit tu 10 second pun nak shift pun agak susah. So actually terus terang cakap to you guys, sebelum ni masa aku start lari, aku punya 10k 55 minit PB, and then belajar untuk buat training program sendiri. So training program turun jadi 47 dalam training masa tempo, dan masa race day dapat 43. So after that belajar buat training program sendiri, ikut training program yang ada, tu jadi 39. Berapa lama kalau turun daripada 55 ke 43? Setahun. Wow, Setahun. dengar tu Jo, setahun Jo. Setahun. Setahun lagi dari. Sabar lu. Setahun. Yo. So that means tahun depan fokus on 10 km and duathlon lah. Yep. Sebab dia kalau macam main 10 km ni, dia ataupun main nak achieve PB ni lah, dia bukan achieve PB yang ikut time sahaja. So PB ni is actually satu benda yang sangat besar bagi aku lah. Betul. So contohlah macam aku buat 43, tapi aku punya PB 43 10 km, aku punya heart rate zone 5 all the way. So Okay. aku punya personal, so kita punya next target is actually not 43 juga, tapi bukannya full zone 5. Kita nak reduce ke zone 4. Zone 4. Sebab itu adalah threshold zone, Betul. bukan maximum zone. Bukan maximum zone. So kita nak that's a new PB. Faham tak? So kita itu yang aku nak cuba. Faham. Tiba sampai zone 3 tu dah macam wow. Zone 3 yes. Mana you tak perlu push hard sangat. Yes. But you improve dari segi. Yes. Okay, So kalau contohlah macam Kipchoge sendiri dia lari 42 km dalam masa sub 2 hours. Kalau perasan balik dia punya heart rate zone dia zone 3. 155 kan yang ada orang ada gambar atau apa tengah lari 155 je. So itu yang satu achievement yang sangat-sangat besar. So if you PB tapi timing dah rendah, alhamdulillah, good for you, good, but try to get another PB, maybe timing yang sama ataupun bawah daripada tu tapi zone 4. So which is you nak kena belajar lagi tentang dunia larian ni. Yelah, sebab kalau kata zone 5 belum tentu you boleh buat benda tu setiap masa. Yes. Tapi kalau zone 3 memang maknanya you boleh buat benda tu lagi. Yes, Sebab the endurance is there. Yep. Kalau zone 5 tu macam hari ni mungkin nasib kau baik lah. Kena pulaan lepas dah membuang, lepas makan nutrition. Tapi kalau lagi sekali belum tentu you can get that. Yes. Betul tak passionnya kan? Betul. So itu satu benda yang ni lah. So you guys kena faham apa itu maksud PB. So itu saya punya maksud. Tak, betul. Aku agree bila kau cakap ni baru aku terfikir, betul juga. Buat apa kau boleh buat PB sekali tu je? Yes. Lepas tu kau tak boleh buat dah. Sebab aku pun facing the same problem. Sekali tu je. Sebab aku pernah buat 10 km sub 1 hour 2 kali je. Lepas tu tak boleh dah. Tak boleh buat. Maknanya macam cakap maknanya betul-betul on that day tidur cukup, makan cukup. Lepas tu hati ada riang sikit. Sebab tu boleh dapat. Tapi kalau nak konsisten tak boleh. So better maintain konsisten. Tapi ni betul lah coach, awak betul. Benda macam tu lah penting sebenarnya yang kita nak kena tahu. Okay coach, thank you so much for today. Aku nak simpulkan yang macam hari ni korang belajar macam-macam. For example like the marketing side, the big brand, how they want to approach, engage, macam mana, and apa beza marketing dengan sales. Lepas tu share lagi pasal coaching program, lepas tu community. Korang jangan lupa follow. Lepas ni check Oakley punya, tak pun follow Kasha punya IG, follow rapat. Asal dia cakap dia pergi event community ni, korang join, baru dapat try spek-spek ni. Boleh. Kau boleh try semua. Kalau boleh DM tepi, bang bawa yang brand-brand lain lah bang. Apa yang lagu tu yang besar tu, model lain, Sutro. Because wife aku suka pakai Sutro. Dia kata bila pakai Sutro, wife aku cycling memang dulu national. Lepas tu dia dah besar lah. Tapi dia kata dia suka pakai Sutro. Aku pula bila pakai Sutro dah nampak macam besar gila. Besar kan. Lepas tu dengan dahi pun luas macam macam Ultraman ni tengok ni kan. So korang boleh DM lah. Kalau Kasha melayan lagi cantik, jangan risau. Biasa coach-coach akan layan. Coach-coach ni satu perangai dia orang,
Diorang rajin melayan. Kalau DM tanya, kadang aku ada juga bila coach-coach yang post-post story, aku tanya, bang macam mana? Sebenarnya saja je nak tanya soalan tu, nak tengok macam mana dia respon. Dan so far Alhamdulillah, semua coach-coach yang aku tanya soalan, walaupun soalan tu aku tahu soalan tu macam tak masuk akal pun, diorang akan jawab. Faiz aku tanya dia jawab, Awan aku tanya dia jawab, Zul aku tanya dia jawab, diorang akan jawab. So korang sebenarnya macam dia cakap tadi lah, kenal coach korang, rapat dengan coach korang, dan korang akan dapat apa yang korang nak. Yes. Sometimes macam kalau you guys rapat and then you tak masuk program dia pun, you get the knowledge. Sebagai contoh, masa saya start dulu, saya rapat dengan Coach Din. Dia naik. Dia Nike. So saya rapat dengan dia. So bila saya rapat dengan dia, segala pertanyaan semua saya tanya. Sebab kita dulu sekolah bang, mana ada duit bayar. Kalau sekolah aku maafkan. Pada aku pula, aku ada satu perspektif. Because these people invest so much money. Macam kau, betul tak? Kau ambil cert, kau ambil apa, semua kena keluarkan duit. Kalau boleh kita support diorang dari segi duit juga. Sebab pada aku, yelah kan, macam kata, kita boleh dapat all this information for free. YouTube boleh buka YouTube. Tapi bila terlalu, macam aku cakap dalam episode sebelum ni lah, coach ni dia tengok blind spot kita. Jadi kalau kau kata kau dah dapat info daripada YouTube, betul, kau boleh, even kau Google how to run 10 km in 4 weeks. Siap ada program dah. Ada coach boleh share. Ada tu coach UK dia akan share. Tapi dia tak kenal kau. Dia tak tahu kau macam mana. Dia tak tahu kau makan nasi lemak kuah paru pedas. Dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu. Lepas tu dia tak tahu kau tak makan telur, tak makan kacang, kau tolak tepi. Dia tak tahu. Jadi dia boleh bagi macam tu, tapi dia tak tahu blind spot kau. So pada aku, kalau korang mampu, kalau korang macam tadi kau alasan kau okey lah sebab sekolah lagi kan. Kalau pada kau mampu, kita support juga orang juga lah. Macam it's like the circle of economy lah. Sebab dia pergi belajar, dia spend duit. So kita bayar dia. Kita bayar dia untuk dia, sebab dia boleh improve diri dia, kita boleh improve diri kita. Jadi one day bila kita pun bayar, kita tahu banyak knowledge, one day kalau kita nak buat coaching pun, apa perasaan kita kalau orang duk tanya, tapi bila program tak datang, kan kita akan terasa jugalah. Sekali dua tanya okey lah kan. Tapi kalau setiap masa tanya datang kan, pada aku, kalau sebab kita kena faham kenapa dia buat benda tu. Sebab benda tu semua memerlukan effort. Dia datang tempat lokasi, dia spend masa dia kan. Jadi pada aku is fair. Kalau kau ada coach, kau bayar dia kan. Memang boleh dapat ilmu free, tapi kau dilepaskan sebab sekolah dia. Time tu memang sekolah lagi lah. Tapi betul lah, kalau kau pun kau akan terasa juga tak? Tanya kan. Sebab macam kita do for ni kan. Unless kalau aku cakap aku coaching, aku buat charity, itu another story. Tapi sebenarnya coach-coach baik, banyak je yang buat program free. Macam Awan Threshold Thursday, dia siap cerita explain semua. Orang tanya macam-macam, V-dot tu apa, dot tu apa kan. Tapi dia tak kata pun nak kena bayar kan. Tapi kalau kau nak lebih consult daripada dia, pay the cost lah. Itu yang aku rasa lah kan. Betul. Sometimes kita ni as a runner, kita ada tak faham kan, tapi kita tak tahu nak tanya soalan macam mana, tapi orang lain yang tolong tanyakan soalan tu. So kita dapat that answer daripada orang lain punya question. So itu pun salah satu ni jugalah. Sebab aku tengok rata-rata coach punya rate pun tak terlalu mahal. Kalau compare dengan kau punya Nova Blast 4, compare dengan kau punya Adios Pro 3, tak terlalu mahal. Jadi jangan bagi alasan. Tak mahal. Tak mahal. Betul lah kan. Compare dengan Adios Pro 3 kau, lepas tu daily run kau, campur track field kau, lagi mengarut. Tapi kau tak nak invest dekat benda yang lebih penting. That's the mindset yang kalau boleh aku nak kita ubah. Betul. Kita respect orang punya masa, kita respect orang punya time. So kita pun nak being respected, jadi kita being fair lah kan. Okay bos, thank you so much. Aku appreciate sangat kau datang. Siap bawa Oakley datang, lepas tu siap share produk Oakley. I'm so happy dan banyak gila info aku dapat hari ni, especially on the coaching side. Thank you, tips free nanti dah okay. So guys, jangan lupa untuk follow, like, subscribe podcast Poedik. So nanti aku akan letak juga, mana yang mungkin tak pernah follow Akasha, aku akan letak juga dia punya IG dekat bahagian description tu, korang boleh check. Dan kalau korang nak tahu pasal coaching dia, korang boleh DM dia. DM je, jangan pasal coaching je. Janganlah bang nak spec free, tangan lagi yang. Okay, thank you so much. Kita jumpa di episode akan datang. InsyaAllah kita akan habiskan kita punya 2023 ni dengan 3 lagi podcast tu kan. 3 lagi podcast, dan kita ada 2 podcast kita bersama 2 atlet sensasi. Dan satu tu dia punya ambassador. Dan satu lagi Adidas punya ambassador. Tak nak cakap siapa, kita tunggu. Okay, ciao.